Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakur Razi bin Muhammad dan rakan yang lain iaitu Ahmad Saiful Nizam, Khairil bin Adil Hasifuddin dan Ahmad Farhan. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek rumah semi banglo kami. Terdapat beberapa isi kandungan iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua objektif, yang ketiga ciri-ciri rumah, yang keempat bahan binaan dan yang terakhir adalah kesimpulan. Seterusnya, objektif kami iaitu yang pertama, membantu golongan sasaran mempunyai pemilikan aset. Yang kedua, dapat membantu peningkatkan pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga, ingin membentuk persekitaran yang kondusif dan yang terakhir adalah dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih luas untuk rakyat Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya akan membentangkan pengenalan terlebih dahulu. Banglo merupakan rumah satu tingkat. Yang kebiasaannya banglo ini kecil dari segi kaki persegi. Ianya juga menjimatkan kos kerana banglo ini mudah diselenggara. Selain itu, banglo juga mudah untuk dibuat sesuai. Dalam report kami ini, kami akan menerangkan aspek rumah banglo kami secara terperinci. Assalamualaikum, nama saya Khairil Hasifuddin bin Khairuddin. Nombor matrik saya AA210848. Saya dari kumpulan 5 dan saya akan membentangkan ciri-ciri rumah banglo bagi projek kami. Yang pertama adalah jenis rumah. Kami menggunakan jenis rumah semi banglo dengan keluasan 219.69 meter persegi, dilengkapi dengan 11 bilangan tingkap, 8 bilangan pintu, 7 bilangan ruang, 3 bilangan bilik, iaitu 2 bilik tidur biasa dan 1 bilik tidur utama. Seterusnya, rumah semi banglo juga mempunyai 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 2 bilik air, 1 garas dan 1 ruang dapur. Ini adalah floor plan bagi rumah semi banglo kami. Ruang tamu yang berkeluasan 43.11 meter persegi dilengkapi dengan 2 pintu iaitu pintu sliding door dan pintu utama. Seterusnya, ruang tamu juga mempunyai 1 meja, 1 set sofa, 1 televisyen, 2 kipas ceiling dan 4 lampu. 34.46 meter persegi adalah keluasan bagi bilik tidur utama rumah semi banglo kami. Bilik tidur utama mengandungi 1 penghawa dingin, 2 lampu, 3 tingkap termasuk tingkap tandas, 2 pintu dengan 1 pintu bilik dan 1 pintu tandas, 2 meja termasuk meja kopi, 3 sofa dan 1 katil utama. Bilik tidur 1 dan 2 mempunyai keluasan yang sama iaitu 20.05 meter persegi. Bilik ini dilengkapi dengan 1 tingkap, 1 pintu masuk, 1 kipas, 2 lampu, 1 meja kopi dan 1 katil singgah. Dapur rumah semi banglo kami berkeluasan 34.47 meter persegi, mengandungi 1 sinki, 3 lampu, 3 tingkap, 1 pintu, 1 tandas dan 1 peti ais. Dengan keluasan 21.01 meter persegi adalah keluasan bagi ruang makan rumah semi banglo kami. Ruang makan ini dilengkapi 1 set meja makan, 1 sinki, 3 tingkap, 4 lampu, 1 karpet dan 1 kipas. Sekarang saya akan meneruskan dengan bahan binaan. Yang pertama ialah simen. Bahan yang digunakan untuk membuat simen iaitu ada 2 bahan utama. Pertama ialah batu kapur dan kedua ialah tanah liat. Okey. Simen yang digunakan ialah simen jenis Portland dengan nisbah 1:3:4 terhadap batu bau kasar dengan batu bau halus. Simen amat penting dalam pembinaan kerana ia mempunyai 2 sifat yang penting, iaitu sifat jelekit dan sifat perekat. Ianya berfungsi sebagai pengikat
untuk batu bahu untuk menghasilkan sebuah konkrit yang kuat dan padu. Simen yang dipilih mempunyai kehalusan yang tinggi. Hal ini kerana ia dapat mengeras dengan lebih cepat agar pembinaan ini akan lebih lancar. Bahan binaan yang kedua ialah keluli. Keluli digunakan sebagai tertulang bagi asas spek. Keluli yang dipilih adalah keluli tegangan tinggi dengan berdiameter 12 mm dengan simbol iaitu simbolnya ialah Y12. Tertulang keluli ini mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi dan mengalami tarikan sebelum ia putus. Kehadiran keluli ini dapat mengukuhkan asas serta mengurangkan ketebalan asas tersebut. Bahan binaan yang ketiga ialah batu bahu. Batu bahu ni mempunyai dua kategori iaitu batu bahu halus dan batu bahu kasar. Bagi batu bahu halus, ia dikategorikan dengan berdiameter 5 mm ke bawah. Batu bahu yang digunakan ialah pasir laut. Pasir ini suci dari segala kekotoran semula jadi, iaitu benda asing. Pasir ini banyak digunakan di dalam bidang kejuruteraan secara meluas seperti jalan raya, konkrit dan sebagainya. Batu bahu kasar pula, saiz batu bahu amat penting untuk kekuatan konkrit. Oleh itu, saiz batu bahu kasar yang dipilih adalah 20 mm bagi projek ini. Yang terakhir ialah atap benting. Atap benting yang kami pilih ialah atap benting jenis Marcellus, iaitu atau dikenali sebagai atap tanah liat. Atap ini agak mahal tetapi mempunyai kelebihan yang memuaskan. Yang pertama ialah atap ini tidak menyerap haba dari sinaran matahari, jadi rumah ini tidak berasa bahang apabila cuaca panas di luar. Atap ini dilapisi oleh lapisan glaze yang dapat menghalang pertumbuhan kulat. Atap ini juga sesuai untuk semua jenis bumbung dan dapat meningkatkan nilai estetika dalam pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Nizam bin Nizam dan saya akan meneruskan pembincangan saya dengan kesimpulan. Secara ringkasnya, lukisan kejuruteraan adalah bahasa bergambar yang digunakan dalam reka bentuk dan pembinaan. Ini kerana lukisan kejuruteraan adalah proses reka bentuk untuk memaparkan penyelidikan dan idea untuk membangunkan sesuatu bangunan, perantai, sesuatu struktur. Secara ringkasnya, setiap projek pembangunan pasti akan memerlukan pelan dan maklumat untuk melakukan projek dengan betul dan lancar tanpa ada kemalangan yang berlaku. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Puan Dr. Madiha binti Muhammad kerana membantu kami dan mengajar kami untuk menggunakan AutoCAD dan membuat projek rumah semi banglo kami. Oleh itu, sekian sahaja perkumpulan kami. Sekian, terima kasih.